sangat dekat, sangatlah macam pengantin baru. Valentine's Day nak datang. Oi, celebrate ke? Saya tak tahu. Oh, ada orang lah. Teruskan. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Welcome back. Selamat kembali ke episod 18 Apa Dia Podcast bersama saya Aizat dan juga Saya Dishan. dan kita berada di mana, Dishan? Kita berada di lokasi rahsia. Lokasi rahsia. Speakers Corner. Ah. Mungkin dalam kamera saya tak pasti nampak. Tak masuk lagi. Tak masuk Tak lagi. masuk lagi. Tapi kita berada di Speakers Corner, tetapi yang paling penting sekali saya nak highlight kepada tuan-tuan dan puan-puan, lihat posisi kami. Sangat dekat, sangatlah macam pengantin baru. Valentine's Day nak datang. Oi, celebrate ke? Saya tak tahu. Oh, ada orang lah. Teruskan. Okey, jadi seperti mana yang anda boleh lihat, seating ini pernah berlaku dalam satu episod sebelum ini. Jadi faham-fahamlah kita ada tetamu seperti mana yang telah dijanjikan. Tetapi sebelum kita proceed ke pengenalan tetamu kita reveal tetamu kita, sukacita untuk saya maklumkan pada hari ini kita ada satu lagi collaboration. Sebelum ni kita pernah berkolaborasi bersama satu NGO nama dia IDIF. IDIF kan betul kan? Betul lah. Tuan okey ke betul? IDIF kan? IDIM. Nasib baik. Nasib baik tanya. Tu saya tak confident tadi. IDIM iaitu satu badan mental health. Jadi pada hari ini sukacita untuk saya beritahu kepada semua pendengar dan penonton, kita bekerjasama dengan satu kedai lokal pastry iaitu The Baker's Tree. Dan produk-produknya anda boleh lihat ada di hadapan ini. Dia jual banyak-banyak pastry, tetapi yang favourite saya adalah crumboloni. Dah taste ke tak? Saya dah taste dan saya cakap memang sedap, dan sekejap lagi saya akan makan dan saya akan bagi review live, secara live. Ini matcha, mungkin awak suka? Ya. On camera. Matcha brother. Semua orang matcha. Macam ni. Cantik dia punya crumboloni ni. Tetapi itu untuk siapa yang berminat dengan The Baker's Tree ni, Baker's Tree ni sekarang ni tengah hangat. Crumboloni kan, all the hit is about crumboloni. Jadi jika anda berminat, anda boleh check dia punya IG dan juga TikTok untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk yang disajikan oleh The Baker's Tree. Jadi Dishan, pastry sudah ada di tangan, air sudah ada di tangan. Apa lagi saya bagi kepada awak? Bagi kat saya? This is your guest. Okay. So, macam Aizat cakap, kita ada guest hari ni. Dan guest kita adalah seorang yang sangat istimewa. And rasanya kalau mahasiswa-mahasiswa ni selalunya akan kenal lah siapa guest kita ni. Episod pertama kita ajak orang kuat PAS. Episod kedua kita ajak orang kuat Universiti Malaya. Yes, iaitu Cik Nazirah, Presiden KMUM. Apa khabar Nazirah? Alhamdulillah baik. Okay, so rasanya ni first time saya jumpa dengan korang kan. So Assalamualaikum sebelum tu pada semua viewer podcast. Podcast, yes. Okay. Dia ada tagline sikit. Apa ni podcast tu macam bukan, tetapi apa dia podcast. Okay. So sedikit lah tentang saya. So saya nama saya lah Nur Nazirah Abdullah, dan selalu orang akan kenal saya Nazirah Abdullah lah. So pelibatan saya bermula saya masuk diri saya dalam arena politik dan juga aktivisme mahasiswa. Saya bermula melalui tahun 1 lah, which is saya mula masuk gerakan mahasiswa. Kalau kita sebut gerakan politik kampus tu dia agak sinonim, tapi ianya terpulang kepada persepsi setiap individu lah, akan mengatakan gerakan politik ini sebagai satu orang kata cabang bagi politik-politik di luar. Tapi sebenarnya gerakan mahasiswa di Universiti Malaya ni bagi saya salah satu platform lah untuk mahasiswa itu bergiat aktif, dan saya sendiri pun memandang gerakan-gerakan mahasiswa di Universiti Malaya ni sebagai satu platform untuk kita develop our skills lah. For sure,
Saya mula-mula masuk memandangkan saya ni mahasiswa, saya berasal daripada sekolah harian biasa, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, dan saya STPM. So saya tak ada background yang orang kata apa, yang daripada SBPI, MRSM. Saya sangat orang kata daripada zaman sekolah dulu dah memang nakal-nakal lah orang kata. Tapi bukan nakal yang benda-benda yang tak elok ni. Saya nakal yang suka mengusik orang, dan dengan cikgu pun kadang-kadang kalau benda yang tak betul saya akan cakap. Sebab bagi saya, prinsip saya, benda yang tak betul ni kita kena betulkan. So orang kata apa, betulkan benda yang biasa lah. Itu yang kita akan gunalah selalunya. Tapi bila saya masuk ke Universiti Malaya, saya nampak satu gerakan yang sangat orang kata apa, radikal, sangat aktif, sangat memperjuangkan kebajikan mahasiswa. Dan dekat situ saya tak pernah ada orang kata direction untuk masuk dalam bidang politik. Apa yang saya minat adalah saya nak tolong mahasiswa. Sebab saya datang daripada keluarga yang susah dan orang kata luar bandar. Saya datang daripada kawasan orang kata membesar dalam estate. Saya membesar dalam keadaan family yang sederhana lah. Tak adalah susah yang orang kata melampau kan. Tapi Alhamdulillah lah orang kata. Tapi dekat situ apa yang saya nampak, golongan-golongan atasan lah. Saya minta maaf kalau sensitif, tapi saya memang suka orang kata strict lah, direct. Saya akan nampak orang-orang luar bandar ni dari segi pendidikan mereka, kesihatan mereka, dan juga orang kata masa depan anak-anak muda ni sendiri tidak dipandang dengan orang kata lebih jelas. Sebab motivasi untuk saya orang kata keluar daripada kepompong saya sendiri adalah apabila orang bawahan ni, orang kata kalau daripada zaman dulu kita kenal sebagai apa, Bon Joyce dengan proletariat. Kalau pernah dengar lah tu. Big words. Okay, so sorry tersasul sikit kan. Tapi itulah yang kita nampak dekat Malaysia hari ini, yang miskin makin miskin dan yang kaya paling kaya. Itulah jurang ekonomi yang kita nampak. Tapi itulah motivasi saya. Saya cakap, saya anak tunggal. Saya dibesarkan sebagai seorang anak tunggal, sebab tu saya agak introvert at first, but saya try untuk masuk macam-macam aktiviti dekat sekolah. Saya masuk public speaking, saya masuk English drama, theatre and so on. And of course saya start develop diri saya bila saya masuk debate lah, debate peringkat negeri Pahang ketika itu, dan saya berasal di Pahang lah. So masa itulah saya bercakap depan cermin, sebab saya ni tak ada adik-beradik. So saya susah nak cakap dengan orang, saya tak reti nak mulakan sesuatu. So and of course because of my physical, orang akan nampak you ni kecil tapi you boleh bercakap depan orang ramai, you berani. But saya datang bukan daripada yang dah disediakan semuanya, tapi saya berusaha daripada bawah. Hari-hari saya akan duduk depan cermin, saya akan bercakap depan cermin. So itulah yang saya buat. Even saya tengah bawa motor pun, otak saya akan berfikir, apa yang aku nak cakap? And bercakap seorang-seorang atas motor. Mungkin orang akan cakap, betul ke tak betul benda ni? Tapi itulah cara untuk kita naikkan confidence level kita. Okay, back to the kenapa saya motivated untuk masuk ke Universiti Malaya pada ketika itu. Saya nampak, UM nombor 1 kan. Tapi bila dah masuk tu, indah kabar rupa kot. Okay, tak ada. Okay, so itulah yang kita tak sampai mana-mana dia dah baru intro. Dia presiden KMU memang macam ni ke? Sikit lah, kita bagi sikit lah. Okay. So itulah, kalau tanya student lain pun responnya sama je. Okay. So saya masuk ke UM, saya nampak lah gerakan mahasiswa, which is angkatan mahasiswa lah of course. Sampai sekarang lah yang menjadi satu platform untuk saya develop lagi kemahiran yang saya ada daripada yang saya cakap tadi lah. Sampai hari ini saya bertanding menggunakan gerakan yang ada di UM ni, dan untuk menceritakan daripada tahun 1 saya ahli biasa lah, sebab waktu tu saya masuk zaman COVID tahun 2020. Saya batch 2021. So agak mencabar. And then tahun kedua saya aktif lah sikit-sikit, sebab kita pun dah ada kelonggaran. Masa tu ada PKP, PKPD lah, macam-macam. So masa tu lah saya start datang ke kampus, and masa tu edition presiden saya waktu tu KK7. College. Okay. Ingat presiden KMU. Jangan. Masa tu tak silap lebih kurang 60 orang je kot yang ada kat KK7 waktu tu. Okay. So agak mencabar lah, sebab kita tak kenal orang. And masa tu pun saya macam jenis kalau apa-apa hal KKC pun saya direct je dengan edition. Sebab jadi saya tak suka kerenah birokrasi. Saya akan direct to the orang yang sepatutnya. Okay, so
itulah tahun kedua saya start masuk angkatan, tahun 1, tahun 2 saya jadi ketua exco. And then start daripada situ saya tak adalah banyak sangat tapi saya buatlah aktiviti. Saya jadi ketua exco latihan dan pengkaderan, which is kita orang buat bingkai orator yang more kepada public speaking lah. And then third year itulah saya start bertanding. At first saya kalah bertanding di politik Oh, campus. awak bertanding 2 kali saya bertanding. 2 kali. Yang pertama tu awak bertanding si apa? Si umum. Yes, dua-dua tu umum. Okay. At first tu berlaku orang kata pergolakan lah dalam politik kampus. Ada suara siswa mula ada pergolakan sedikit. Saya tak tahu itu semua bergantung kepada kepimpinan sebelum ini. Sebab waktu tu pun saya sekadar orang kata ahli angkatan biasa. Jadi saya masuk, saya bertanding dan saya kalah lah for sure. Okay, and then kali kedua saya bertanding, which is yang kali ni lah. Alhamdulillah saya antara lah saya nak spoil sikit lah. Saya orang yang tertinggi lah undian. Betul. Dalam kalangan semua yang bertanding. Okay. Good for you. So saya tak expect sebab kita dekat UM kita ada Indian, kita ada Chinese, kita ada Malay and also Sabah Sarawak semua kan. So saya tak expect macam mana saya as women, perempuan pula tu, and at first macam orang kata orang tak adalah macam kenal saya sangat sebelum ni, tapi disebabkan oleh apa yang saya buat kot dari segi the powerful of social media kan. Itu orang kata the first bullet lah untuk kita jadikan satu medium untuk kita naikkan isu atau kita nak tembak sesuatu isu yang berlaku di kampus itu sendiri. Saya rasa mungkin dekat situlah orang akan mula nampak kita and how kita make sure every content or every maklumat yang kita nak sampaikan tu touch to the ground. Itu yang saya selalu buat lah. Itu yang kalau saya nampak pun saya sentuh sikit lah apa yang berlaku dalam kerajaan hari ini pun. Kalau kita tengok sumbangan kerajaan, sebab saya memang minat sikit bab kebajikan sosial ni. Sebab saya kos pentadbiran dan keadilan sosial for year lah for sure. So this is my final year lah. So apa yang saya nampak kekurangan dia adalah penyampaian maklumat tu tak sampai kepada peringkat bawahan. So bagaimana kerajaan hari ini untuk pastikan setiap bantuan, setiap inisiatif tu betul-betul sampai kepada orang kata betul-betul kawasan luar bandar, kawasan orang kata yang susah ni, even kawasan orang asli ke apa. Sebab itulah kekurangan yang berlaku pada hari ini. Itu saya sentuh sedikit lah berkenaan dengan jiwa saya, minat saya. Saya memang minat untuk membantu orang. Itulah yang saya minat. Memang daripada kecil pun. Dishan. Ya. Itu dia punya serba sedikit. Okay. I just want to share with you that my experience dengan dia memang yalah time dia masuk dulu saya dekat college tu je. And memang dia direct je apa-apa. Like she will directly contact me, WhatsApp ke call ke apa. Dia tak ada air ke, tak sure lah tak ada air pernah call ke tak. Tapi macam banyak benda lah dia akan terus tanya je. And that made me know who she is. Sebab time tu memanglah kenal kan, tak ramai student dekat college. Tapi dia memang jenis yang direct. And apa yang dia cakap tu memang not satu benda yang dia tukar tambah lah. Okay Dishan, sepatutnya kita, biasa bila kita ada guest, kita akan grill guest kan. Waktu cuba mas question time. Tetapi yang ni saya nak grill awak sedikit sebab awak kenal dia kan. Okay. So awak cakap dia adalah seorang yang lantang dan very straightforward. Okay. Is that a good thing? Yes. But you need to know when you need to stop. Did she know when to stop? Saya tak ada kesempatan untuk ada bawah kepimpinan dia time dia Presiden KMUM. So saya tak sure macam mana pentadbiran sekarang ni. Good answer. Okay. Sebelum patutnya kita nak tanya so tadi tak sempat pun nak tanya sebenarnya. Nazira dah berikan satu kronologi hidup Nazira dalam 5 minit tadi sebentar tadi, dan thank you for that. It was very conclusive, decisive untuk kita mengenali sedikit tentang Nazira. Tetapi sebelum itu saya ingin memberikan satu disclaimer kepada kita punya penonton dan pendengar
pada episod kali ini dia lebih tailor suited kepada mereka yang daripada Universiti Malaya. Mungkin yang tak berada di Universiti Malaya dan tidak pernah berada di dalam Universiti Malaya akan macam apa benda KMUM, apa benda suara siswa ni semua benda. Jadi just a little bit of inilah kita bagi macam sedikit penerangan. KMUM yang dalam erti kata lain adalah Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya, merupakan satu majlis perwakilan pelajar lah senang cerita. Dia seperti MPP di universiti seperti UiTM, Uniza dan sebagainya, tetapi dia lain sedikit. Dan kelainan tu mungkin kita boleh tanya sebentar nanti kepada Nazira. Sebelum itu saya just nak touch sedikit tentang background Nazira. Bila Nazira cakap tadi yang Nazira seorang anak tunggal, Nazira bercakap sendiri untuk berlatih macam mana nak berkomunikasi dengan orang ramai, I get you, I understand you. Sebab saya seorang anak tunggal juga dan saya sendiri melakukan apa yang Nazira buat, iaitu bercakap dengan diri sendiri macam orang gila. That is, well, it's not normal, tetapi well, you have to make do with what you have lah Nazira. Dan satu soalan yang saya nak tanya berdasarkan pengalaman saya sendiri, I assume you daripada STPM jadi you tak pernah duduk luar daripada rumah kan? So, dengan menjadi seorang anak tunggal yang tidak, inilah yang dah biasa berseorangan, lepas tu kali pertama keluar daripada rumah duduk dekat college, bagaimana you adapt dengan cepatnya sehingga you boleh terus accommodate yourself dan terus masukkan diri you di dalam senario di mana you menjadi pucuk kepimpinan tertinggi pelajar di Universiti Malaya. How do you do that? Okay. So at first sebenarnya saya daripada kecil memang parents saya tak memberi sangat apa yang saya minta. That everything, apa yang saya nak, saya akan buat kerja part time, saya akan usaha sendiri. So dekat situ kalau saya nak pergi mana-mana pun my parents akan provide macam okay, I give you a car, then you buat sendiri apa yang you nak. So like my parents give me trust lah, of course trust. Sebab macam I pun tak adalah dikongkong. I tak dikongkong. I macam saya bukanlah anak tunggal yang dikongkong. And my parents jenis yang selagi tak sampai benda yang tak baik dekat dia ataupun menghilangkan kepercayaan dia, then dia no issue. Even kalau waktu tu pun I keluar dengan kawan-kawan I ada klik perempuan lah waktu sekolah, and sampai pukul 10 malam baru I balik. Even I duduk luar bandar. So my mom memang dah trust, and of course I tak pernah orang kata pecahkan kepercayaan dia tu. So itulah yang saya pegang. And of course yang kedua, my mom ni jenis yang macam I cakap tadi, dia tak akan bagi apa yang I minta sewenang-wenangnya kecuali I usaha. So I memang dah biasa, my dad even I start ambil lesen motor waktu umur 16 tahun. Syarat minimum untuk kita buat lesen motor kan, dengan I punya ketinggian macam ni. But my dad memang akan cakap, you kena buat sebab nanti bila in case both of my parents dua-dua pergi dululah, in case daripada I, so siapa yang nak jaga you, siapa yang nak buat untuk you? Sebab my mom sendiri pun dia tak suka anak dia duduk dekat dalam kepompong yang sama. Macam okay, contoh I daripada kawasan Pahang, dia tak suka anak dia duduk dekat Pahang juga. Dia akan paksa anak dia keluar daripada Pahang. Dia cakap, you have to open your mind. You kena keluar, tengok dunia luar. So, that's how kita cakap dalam teori kognitif juga, teori kognitif manusia lah. Okay, so apa yang Albert Bandura cakap lah, perkembangan kanak-kanak mengikut orang kata apa stage dia, like daripada umur 0 month sampai dia 2 tahun, apa keperluan yang diperlukan. Tapi itulah yang kita perlu lihat pada hari ini. Kalau macam kita pun semua akan jadi, you akan jadi parents kan, I pun akan jadi parents, of course lah, kita semua akan ada cita-cita tu. So itulah yang kita perlu tahu, bagaimana kita nak make sure kita punya tingkah laku ni boleh memberi pengaruh yang baik pada anak-anak. So that's time, apa yang saya belajar sendiri adalah based on mak ayah saya sendiri. Macam kita orang memang daripada keluarga yang sederhana. So I tengok kesusahan my dad, my mom untuk cari rezeki, untuk orang kata provide me untuk dapat cukup macam mana anak-anak orang lain dapat. And benda tu bagi I motivation lah, inspirasi kepada I sendiri. Sebab on that time I rasa tak ada orang boleh bantu diri I sendiri, melainkan I sendiri yang keluar daripada keselesaan I. Walaupun I anak tunggal, orang akan cakap, oh you mesti akan dapat apa yang parents you, apa yang you nak parents you akan bagi kan.
itu stereotype I think. Yeah. So benda tu memang akan berlaku kepada setiap anak tunggal, tapi tak semua. You tak boleh nak pukul rata setiap anak tunggal tu akan dapat apa yang dia nak, because like every parents ni ada pendapat dan diorang punya cara pembesaran anak-anak diorang tersendiri. So masa tu lah my mom memang akan, orang kata, tak pernah bagi apa yang I nak. Diorang akan suruh I berdikari sendiri, dapatkan sendiri. Also my dad, diorang akan suruh I buat sendirilah without minta bantuan. And my mom for sure akan cakap, jangan minta tolong orang selalulah. Cuba untuk dengan diri you sendiri. And of course you kena tengok orang yang lebih susah daripada you. Bukan you tengok orang yang lebih senang daripada you. So that's kata-kata tu lah I rasa memang orang kata dizikirkan setiap hari dalam hidup I kan. So I pula jenis yang boleh cuba perkara yang baru. I sangat optimis. Kalau I kata I nak benda tu, I akan buat. I akan buat and my mom tak menghalang. Itu kelebihan I lah I rasa. Sebab like ada family macam suka I sendiri, diorang nak cuba sesuatu yang baru. Tapi parents diorang ni tak bagi kebebasan tu. Like I think that's good for orang kata apa, exposure untuk anak diorang sendiri. Tapi mungkinlah kita tak tahu sebab mak ayah ni lebih memahami anak masing-masing kan. So macam I sendiri, memang my mom pegang pada prinsip trust tu lah. Trust and never broke their trust. That's how I start to involve in politics. And of course daripada kecil pun I ikut my mom macam ada jentera-jentera parti ni lah. I start masuk lah. Bukan start masuk, I dapat exposure dari situ tau. I kena pause. I have to stop you. You telah buka pintu untuk kami. Yeah. I got you. Okay. Jentera parti mana ya? Tak boleh dibagi tahu lah kan. Okay. Sebab Tak apalah. Awak duduk mana ya? boleh cari kot nanti. Boleh cari? Macam cari kat Instagram I. Ha? Lepas tu tengok I punya location kat mana ke kan. Kena tough sikit lah nak tahu. Oh. Dia tak tengok effort kau Zat. Oh, dia tengok effort. Sebenarnya dah tahu dah, tapi sebab dia tak bagi tahu kan. So Okay. tak boleh bagi tahu sekarang lah. So, Tapi carilah. cari lah, jangan lupa cari. Okay, so that's how I start get exposure. I follow my mom. Jadi jentera parti lah on that time. So Time tu agak-agak umur berapa tu? I kecil lagi tau daripada I sekolah rendah. Oh, Daripada, bagus jentera sekolah ni. rendah. Oh, start very early. Boleh lah awal habis ni. Tak lama dah nak habis Alamak. degree. Tak ada lagu tau. Okay, so I got exposure dekat situ lah. I nampak macam mana my mom lead salah satu orang kata participate dalam organisation tu lah. That's how my mom bekerja tanpa mengharapkan balasan. And benda tu lah yang macam kita buat untuk negara for sure lah. So your mom jadi JR lah. Ya saja kan. Cucuk kan. Pandai. So, Dia memang pandai. Okay. So I have no comment. Good. Okay, Very so, good. On that time lah, I follow my mom semua. Tapi satu benda lah yang macam kurang, yang I nampak kekurangan dia bila you kerja dalam parti lah. Jauh pula aku pergi ke parti sekarang ni. Okay, so kita akan habiskan masa kita sangat banyak untuk parti instead of family kita sendirilah. So that's how sometimes I rasa semangat nasionalisme I tu tinggi tau waktu tu. So I rasa macam I want I nak jadi macam my mom juga. Semangat, tak mengharapkan apa-apa balasan pun. Buat untuk negara, nak menangkan sesuatu, orang kata apa, calon parti tu sendiri. So itulah 3 point lah I rasa based on perkembangan anak-anak tu sendiri, that's on how parents to develop anak-anak dia sendiri, and motivation, and macam mana kita as anak tengok tingkah laku mak ayah kita tu sendiri. So that's how lah I start to involve in politics, and I start jadi seorang yang independent lah. Good one. So, Dishan senior, ada soalan untuk junior awak? Okay lah, sebelum soalan tu Zat, Yes. saya nak highlight juga benda ni. Something that maybe kita miss untuk highlight awal tadi, iaitu Nazira merupakan Presiden KMIA wanita yang pertama di UM. So it shows how inclusive UM is kalau baru je kita ada wanita yang pertama. Well, it speaks volume lah. Universiti pertama di Malaysia. Tetapi okay, And, you have and another thing I want to highlight as well. Ya, ni based on pengalaman saya kenal Nazira. Dia pergi mana-mana Zat. Macam dia cakap tadi, dia naik motor je. Presiden KMIA, wanita naik motor, anak tunggal. So saya nak tanya anak tunggal yang ni, bila nak ambil lesen motor?
Saya saya menghormati mak saya punya permintaan. Mak Pandai dan lah. ayah saya punya permintaan. Pandai lah. Terpaksa lah steam sikit. Okay lah. Soalan lah Nazira. Tapi Nazira dah touch banyak benda lah sebenarnya tadi. Soalan first saya untuk Nazira, sebagai presiden wanita KMUM yang pertama, apa cabaran yang Nazira hadapi? Sebab Nazira wanita and Nazira kecil. Let's be honest ya. Yeah. Dari segi fizikalnya kecil. Apa cabaran pertama? And also second thing, apa perspektif lelaki di sekeliling Nazira? Okay, at first cabaran lah. So cabaran dan disebabkan oleh fizikal I yang kecil semua ni kan. At first I sebenarnya macam boleh ke I ni nak lawan, I mean like macam mana I nak masuk meeting, I nak deal dengan VC, top management kan. And how I nak orang kata apa, bagi respon dengan mahasiswa UM ni pun ada yang sangat orang kata apa, very radical juga. Kadang-kadang diorang ni ada yang jenis support apa yang kita buat, ada yang jenis membangkang apa yang kita buat kan. So at first tu macam I mestilah ada rasa kurang confidence juga sebab dengan I tak ada pengalaman langsung, I never get involved in KMUM sebab I memang start from zero. So cabaran utama tu adalah dari segi macam mana I nak go through setiap management yang ada dekat UM ni. I nak kena faham kalau setiap isu students ni, I nak kena jumpa dengan siapa I perlu bercakap. So, dan kena tahu bahawa setiap orang kata top management ni tak semua yang okay dengan kita. Mungkin dia orang nampak orang kata first impression dia orang pada kita, lah budak ni kecil je, aku boleh makan lah budak ni contoh. Tapi bagaimana kita nak make sure yang kita ni boleh orang kata duduk setara dengan dia, untuk tak make sure yang dia akan merendah-rendahkan kita. So apa yang I selalu buat lah, sebenarnya I akan orang kata kita akan study dulu. Okay, ni siapa. And penting untuk kita buat background study tentang seseorang itulah, for sure lah. Tapi ada yang jenis orang yang jenis dia tak expose sangat pasal diri dia. Tapi it depends lah tentang diri you. Macam mana you nak baca tingkah laku orang, bagaimana gerak postur badan dia, you nak faham dia ni sebenarnya tengah psycho you ke, atau dia ni tengah main politik dengan you ke. And of course ada beberapa orang yang sangat suka berpolitik di saat kita nak negotiate tentang students. Itulah yang I rasa setiap pemimpin pada hari ini, and of course kalau lepas ni presiden ke apa, kena pandai untuk tahu baca seseorang tu. Bukan dari segi you judge, dia bukan judge. At least kalau macam I tak suka judge orang, tapi I suka test. So that's how I play the game lah. Macam tu lah. Sebab you have to make sure that you lebih bijak daripada orang yang you nak negotiate tu lah. And of course kalau dari segi cabaran orang merendah-rendahkan I dari side students, tak adalah. Biasalah dalam politik kalau kita buat something tu, parti ni menembak tu, biasa orang kata sihat lah, sihat. Dan macam mana you respond tu depends on yourself lah. Sama ada isu tu you nak fokus untuk bagi respon, atau you still nak continue dengan gerak kerja you. And I pilih untuk fokus dengan gerak kerja I. But sometimes benda tu tak cover wide range pun, and students tak tahu. So why you nak kena respon benda yang you sendiri ada wide range, and dia akan bagi benefits pada you punya lawan. So that's how I overcome on the issue lah. Kalau dari segi yang kedua tadi apa? Macam mana perspektif lelaki di sekeliling? Oh, perspektif lelaki di sekeliling I, kebanyakannya ada yang macam I boleh cakap 1 daripada 10 lah yang boleh berani berdepan dengan I, sebab kebanyakannya dia orang takut. I tak tahu sebab apa. Walaupun I kecil, sometimes dia orang macam Nazira presiden. I pernah dapat satu cerita lah, like I punya KMM cerita yang I call dia tapi dia suruh kawan lelaki dia angkat, classmate dia lah. Sebab tu dia tengah buat
kerja dekat dalam lecture hall macam tu lah. And then you tahu tak apa reaction dia punya kawan lelaki tu, dia ambil telefon tu dalam keadaan kelang kabut, berlari pas handphone dekat dia, cakap Nazirah call. Dia takut, dia tak nak angkat. Dia kata takkan aku nak angkat, ni Nazirah presiden. Dia like takut sangat-sangat macam tu. Tak. So Muka Nazira ni macam cikgu disiplin. so Itulah. So I don't know lah, sebab ya kalau KMUM sendiri dia orang dah kenal I macam mana. I sangat orang kata apa okey je kalau you minta excuse, macam I bagi you kerja ke apa, macam I cakap you boleh tak tolong ni, then dia cakap dia tak boleh, then I cakap okay tak apa I cover lah macam tu kan. I okay je as long as kalau I minta tolong you ada, tapi time you betul-betul susah I tolong cover you, macam tu lah, kita give and take lah. Tapi yelah mungkin sebab I selalu menonjolkan diri dengan orang kata personality yang lantang, radikal kan. So orang akan terus nampak I ni seorang yang garang lah. So mungkin itulah cabaran I. Sebab dari segi lelaki nak condemn I secara depan-depan tu tak ada. Actually ada yang suka cakap belakang. Dia tak nak cakap depan. Dia kadang-kadang I tunggu je, I lalu depan dia. Kenapa kau tak nak cakap depan aku? Kenapa kau mesti nak cakap belakang aku? Aku nak dengar juga kau cakap depan aku direct. Tapi dia tak nak cakap. So I macam okay, I anggap you tak berani je lah sebenarnya. Tu je lah. So itulah. I have a question, Dishan, if you don't mind. Bila kita cakap tentang wanita dalam kepimpinan, banyak wanita yang berjaya dalam kepimpinan yang saya boleh bagi contoh Tan Sri Rafidah Aziz, Datuk Sri Azalina Othman Said. Mereka ini berbeza karakter dia, tetapi ada one thing in common, iaitu mereka lantang dan juga mereka berani. Dan dalam kes ini nampaknya macam there's three things in common lah between the three of you, iaitu lantang dan juga berani. Soalan saya, adakah untuk seorang wanita berjaya dalam politik dan juga dalam bidang kepimpinan ini, adakah wanita itu perlu lantang dan berani supaya lelaki-lelaki di sekeliling mereka mendengar kata-kata mereka? Okay, sebelum Nazira jawab tu, kita take a short break and we'll come back dengan jawapan. Suka cliffhanger ni. Okay. Kembali bersama Apa Dia Podcast X Bakerstreet. Bakerstreet iaitu satu produk lokal yang menjual pastry daripada pelbagai jenis. Contohnya dekat tangan saya ada kromboloni. Ini adalah perisa coklat. Dikatakan hazelnut tetapi tak apa, saya cakap coklat je sebab tuan badan dia tak confident. Jadi ini adalah antara produk-produk yang anda boleh dapat dekat IG Shop dan juga TikTok Shop Bakerstreet. Sila dapatkan while it lasts. Alright. Tadi sebelum kita berehat terima kasih. Tadi sebelum kita berehat, saya telah menyajikan satu soalan. Tak tahulah panas ke tak ada panas, tapi dia agak challenging. Warm up. Warm up sebelum kita punya CQT. Jadi soalan saya ulang. Kita boleh tengok contoh tokoh-tokoh wanita Iron Lady di luar sana dalam politik, iaitu Tan Sri Rafidah Aziz, Datuk Sri Azalina Othman Said. Mereka adalah karakter yang berbeza, tetapi ada one thing in common, iaitu mereka berdua lantang dan berani dan very upfront apabila mereka ada apa-apa masalah dan ada pendapat yang nak diberikan. Jadi from our interview just now, you ada cakap yang you pun lantang dan you pun jenis yang speak up your mind. Jadi soalan saya, adakah dua kualiti ini diperlukan oleh wanita yang ingin berjaya di dalam politik agar lelaki-lelaki di sekeliling mereka respect pendapat mereka? Okay, for sure I agree with that orang kata types untuk you jadi seorang leader wanita lah. At first, lantang ni bukan dari segi you bercakap dengan keadaan menjerit-jerit ke apa on depan orang ramai ke apa kan. Tapi lantang ni sebenarnya it depends. Depends pada keadaan, depends pada situation, depends pada siapa you nak cakap tentang sesuatu perkara tu. Contohnya kalau dari segi lantang I sendirilah, and of course I suka isu-isu kebajikan students lah. Apa yang lantang tu adalah bila you menyuarakan sesuatu fakta, suatu isu yang berlaku tu dengan lebih jelas dan sampai pada setiap peringkat masyarakat tu sendiri.
So that's how on my opinion lah, dari segi apa yang lantang I maksudkan tu lah. Based on betapa beraninya you boleh menembak setiap orang yang bertanggungjawab dengan sesuatu isu tu. Contoh macam mungkin orang lebih kenal I waktu tu adalah isu zero balance policy lah, of course. Sebab itu one of actually my experiment since I belajar subjek association. So my first experiment berjaya sebab masa tu lantang tu adalah tak adalah I ni jenis banyak buat video I cakap macam tu macam ni, I tembak tak. Tapi adalah macam mana I nak make sure that every single things, the issue, the timeline happen tu betul-betul orang faham, betul-betul sampai dekat semua orang. So that's how lantang yang I selalu cakapkan lah, bukan bermaksud yang you ni kena bercakap kuat-kuat, bercakap dalam keadaan orang perlu memaksa-maksa menerima hujah you. Bukan. So that's mungkin lantang yang dimaksudkan tu adalah yang kedua ni mungkin adalah lantang dari segi you berani ke depan lah, of course. You berani bagi pendapat you, and orang kata kalau daripada, I suka cakap teori sebab I budak social admin pun. Kalau dekat social media ni kita panggil the spiral of silence teori lah. Teori ni cakap apa tau? Teori ni berkenaan dengan kalau you ni takut yang you exclude dalam pendapat orang ramai. Contoh you takut nak bagi pendapat you dekat social media. Tapi on how you mesti keluar daripada the spiral of silence you sendiri. You berani untuk bercakap benda yang you rasa benda tu betul. Itu yang lantang yang saya selalu buat. Jangan lari daripada fakta yang betul tu lah. You cakap je benda yang betul, I think, and make sure that every yang you cakap tu related dengan masyarakat sekeliling. And of course kalau UM, circle kita students lah. And how you nak make sure lantang you tu diterima oleh orang and orang boleh support seiring dengan momentum yang you tengah buat tu. So lantang tu depends lah pada cara masing-masing. Tapi for sure kalau you nak nampak you lebih depan daripada orang lain, of course kalau orang selalu discriminate perempuan lah bila you bagi pendapat. Contoh kalau kita duduk kat meja meeting ke apa, ada lelaki and kita seorang perempuan. So orang akan discriminate kita lah. Orang akan cakap, oh you sebab you perempuan you tak payah cakap sangat lah sebab kita ni lelaki lebih ada pengalaman. And of course kalau dalam kepimpinan politik, wallet yang akan cakap macam tu lah dekat orang-orang perempuan kan. So of course generasi yang akan datang, yang muda-muda yang minat dalam politik ni. Tapi macam mana you nak berhujah dengan you boleh convincekan orang lain tanpa you paksa orang untuk menerima hujah you, and dia ada relate, dia fikir sendiri, dia react sendiri dengan apa yang berlaku. So that's how my style lah of the how you nak jadi lantang lah orang kata kan. So yang keduanya berani lah. Berani tu of course I pernah lah dapat ura-ura yang I akan di-charge because of my yang I berdiri dekat depan signboard UM tu, yang I buat UM bunuh mahasiswa B40 tu. I was informed that I akan di-charge because of I memalukan nama universiti. But I don't care because kalau I kena charge, and of course isu tu lagi hit and lagi macam like dia buat benda betul, kenapa you bungkam suara dia? I mean like pentadbiran, maksudnya pentadbiran salah lah, maksudnya memang betul dia orang buat benda tu. And that's how I cakap selagi I lantang, itu adalah bergantung kepada sejauh mana benda tu memang betul. I takkan bercakap sesuatu yang tanpa fakta dan tanpa benda tu berlaku depan mata orang lain. Sebab you nak pastikan sustainability on how you punya isu dekat social media ni, depends macam mana message you sampai and orang faham and orang boleh bersambung pula bergaduh dekat TikTok yang isu zero balance policy tu. Diorang boleh bergaduh sesama diorang dekat TikTok because of ada yang tak faham isu lah, ada yang menyokong pentadbiran lah. Tapi the reality is memang most of students sendiri yang react and bagi komen balik dekat yang negatif-negatif tu. Sebab diorang cakap, oh I ni ada orang politik kat belakang I lah. For sure I tak pernah, I tak ada orang yang okay Nazira you kena buat macam ni, no. Memang I belajar association tu on how first step and macam mana you nak endkan the association tu. Because subjek I memang social admin and justice. Kalau kat Malaysia memang tak ada lah kerjaan ni sebab I tak tahu kenapa Malaysia masih tak iktiraf even though Thailand dah iktiraf kerjaan pekerja sosial ni. So I think that's
That's how lantang dan berani tu you kena ada lah. Berani mengambil risiko dengan apa yang you buat. Okay. Dishan, I wanna go first. menarik dia kata tadi tiada orang di belakang dia. Mungkin kita boleh tanya lebih lanjut sewaktu Cepumas question time nanti. Yeah. But before that, let's go Dishan your time. Okay, so Nazira. Tadi Nazira cakap perempuan ni kena lantang, kena bersuara, kena berani, semua ni. So perempuan ni, okay, let's be honest, the perspektif masyarakat dekat luar sana ataupun perspektif majoriti masyarakat terhadap wanita adalah lemah lembut, jenis yang sopan santun, Ada jenis yang stereotype lah. yeah, stereotype, and most of the women are expected to be doing that. Okay. Duduk rumah, masak, jaga anak, macam tu. Soalan saya nak repeat je. Do you think we need more women in the workforce? Yes or no? Sorry? Dalam workforce, do we need more women? Yes or no? Yes. Do we need more women dalam kepimpinan? Bukan kepimpinan politik tapi dalam generally. Yeah. Yes? Yes. Dalam politik? Yes. Yes. But then, perempuan ni selalu dikaitkan dengan selalu beremosi. Okay. Selalu beremosi, selalu bebel contohnya. Kalau dia tak boleh fikir rasional, semua ni. So why do we actually need them? Kalau dia orang tak boleh rasional, tak boleh sesenang-senang contohnya lah. Kalau if a guy is dating a girl, tanya, oh nak makan mana? Tak tahu, you lah fikir. Semudah-mudah nak makan mana pun tak boleh nak decide. Macam mana wanita we are expecting women untuk decide some things that gonna impact the world or impact the country. So what do you have to say about it? Habislah Dishan kena kecam after episode ni. Habislah. Amin. Betul-betul I wanna know je. merendah-rendahkan ni. Tak ada, Nak it's tahu okay, it's pendapat. okay. Okay, it's okay. At first, I think that I selalu dapat orang kata persoalan-persoalan macam tu lah. Wanita dan emosi. Sebab ada orang cakap lelaki ni dilahirkan dengan orang kata otak dia lebih lain sikit daripada otak wanita ni. Wanita ni memang dia tak boleh stress sikit dia akan membebel. Like macam mak-mak kita jugalah kan selalunya. Tapi orang kata yelah selingan lah. Membebel ni healing bagi wanita, tahu tak? Dia macam orang Can't kata relate. dia Kau macam healing main badminton. lelaki healing cara lain. Perempuan healing kita orang membebel tau. Kita orang membebel macam like. Tapi yelah it depends lah. When you becomes a leader, you have to manage your membebel lah I think. Sebab kalau macam I pun kalau ada sesuatu isu lah dalam kabinet ke apa, and I bagi pendapat, and of course I nak semua orang involved. And sometimes I jenis yang tak adalah membebel, maki-maki bukan, tapi I jenis yang first I akan timbulkan isu lah. I akan cakap, tapi kalau dia tak respon, I cakap macam ni. Okay, nanti dah masa manifesto, buang je lah janji-janji manis korang tu. Korang kena ingat mahasiswa undi korang untuk korang jadi pemimpin, bukan jadi orang kata apa, action je untuk jadi pangkat ni. I bukan jenis yang orang kata apa, bukan jenis yang cakap merepek-repek yang membebel tu. I jenis yang I akan buat dia sentak balik. I akan cakap, kenapa you bertanding dulu and kenapa you ada kat sini? Siapa yang buat you ada kat sini? I jenis yang akan bagi motivation yang orang kata pedas-pedas lah. Sebab I tak akan cakap, I tak akan marah-marah yang masuk meeting je, I macam tarik muka, tak. Kalau macam I cakap masa sesi I ni MOU, Memorandum of Understanding kan. Betul ke? Memorandum. Betul kan? Kerajaan perpaduan lah. Kerajaan perpaduan. Sebab orang tahu UM ni dia akan ikut senario politik dekat national. So bagaimana PRU 15 berlaku, itulah yang berlaku di UM. So kita bentuk kerajaan, kita cukup majority kursi menang, and then yelah parti I bergabung dengan beberapa, kita MOU lah, kita sign. And then cabaran I, bila I ada dalam kabinet yang literally sangat ke kiri dan sangat ke kanan. So I ada parti yang konservatif and ada parti yang liberalism. So how I as a president untuk make sure tak ada berlaku percanggahan and kita orang boleh sustain sampai sekarang. Untuk make sure kerja kita orang jalan, dan juga apa yang I cakap tu orang boleh terima and orang boleh buat.
And kadang-kadang I kena tegur sendiri dengan dia orang, tapi kita jangan melenting. Macam like jangan cepat melatah lah. So how bila you jadi presiden wanita, of course wanita ni jenis darah orang kata apa, baran tu ada lah perempuan ni kan. Tipu lah perempuan tak ada baran kan. So I macam, okay, you as a leader, you have personality, you have orang pandang you, and break the stereotype yang orang cakap wanita and emosi tu tak boleh dipisahkan. Tapi you boleh tengok sendiri and macam mana diri you kena belajar sendiri untuk expose, you kena buat kajian sendiri, you kena baca macam mana seorang leader itu menguruskan sesuatu organisasi. And benda ni sebenarnya dia berlaku adalah lebih kepada minat you untuk belajar manage you punya emotional or not. Sebab for me, I learn a lot. Bila you marah orang, benda tu tak akan bagi penyelesaian. And benda tu akan bagi lebih teruk. Which is orang tu tak akan buat kerja dah, orang tu tak akan start involve, and hubungan tu lebih teruk. So then on how you make sure that I lebih banyak belajar daripada pengalaman lah I think. So dalam pentadbiran I sendiri pun, I akan cakap dari segi macam I cakap, I bagi motivasi yang pedas lah, sindiran. Tapi diorang boleh terima benda tu. Tapi I tak tahu lah kalau you tanya diorang ni apa. Tapi so far okay lah. And diorang buat kerja tu, I faham diorang boleh terima lah so far. And then kalau emosi ni, kita ada yang dilahirkan dia ni jenis yang memang penyabar, ada you tak boleh pukul rata wanita dan emosi ni tak berpisah tiada, contohlah. macam polis pula. Okay, so masyarakat dan polis berpisah tiada. Bagus ni, she knows the enemy. So dia macam depends pada kepribadian seseorang tu. Ada orang dia belajar daripada pengalaman, menjadikan dia matang, menjadikan dia lebih profesional, and you as a leader pun you kena belajar apa cara untuk you tegur you punya anak-anak buah you, apa cara untuk menjadi seorang leader ke, atau you ni bossy ke apa. Tapi I memang tak suka orang label as bossy. I tak suka benda tu. I akan bagi tahu kalau buat surat apa, I bagi contoh surat I pernah buat, and you follow je. Kalau you tak tahu baru you tanya I. So that's how I cakap emotional ni memang I akui wanita beremosi kadang-kadang, tapi it depends on how you manage you punya emosi lah, untuk make sure yang sama ada tindakan you tu betul ke tak, sama ada you respond on that time tu bagi kesan baik ke tak. Macam I cakap, kalau I kena tembak ke statement yang daripada lawan I buat statement tembak I tak akan respon dalam masa terdekat, and even I tak akan respon langsung. Sebab tengok juga isu apa yang you perlu respon. Kalau benda tu sekadar publicity untuk political will dia, then I rasa I tak perlu respon lah. Itu je. Zat, aku ada follow up question. Okay. I'll give you kejap. Okay, teruskan. Okay, Nazira. Sekarang ni dekat social media ataupun dalam beberapa podcast lah yang kita tahu, topik hangatnya tentang 30% kota wanita dalam mana-mana sektor lah. Okay, sama ada dalam board ataupun dalam company-company. Nazira setuju ke, setuju ke tak kita ada kota spesifik untuk wanita? Ataupun sepatutnya kita ambil diorang by merit je lah, kenapa kena ada kota? Seolah-olah wanita ni lemah. Bagi pendapat saya, kalau ada kota khas tu maksudnya wanita tu lemah. Maksudnya diorang tak layak, tapi diorang ada kat situ sebab kota je. Okay, I see. Okay, actually I don't go deeper lah tentang isu kota and merit ni. Tapi for me, I boleh cakap yang dia bad persepsi yang you cakap tadi adalah kenapa orang perempuan dipilih sebab kota je, bukan sebab kebolehan dia semua. For me, I rasa tak perlu buat kota tu. I rasa sebab tak perlu buat kota sebab satu, nampak kota tu macam ada limitation lah pula untuk, itu yang I nampak, limitation. Sedangkan kita ada tokoh atau public figure wanita yang melebihi 30% for me lah. I rasa in the future. And why you nak kena ada sekatan at first? So itu yang pertama lah. Dan yang kedua tadi, bila you cakap wanita itu dipilih berdasarkan keperluan kota tu saja. So I rasa macam
Ya betul. Bila you buat kota tu, dia jadi macam tak ada quality lah pula. Orang akan judge you dari segi you punya qualifications lah, for sure. And for me, I rasa tak perlu ada kota. You just open it to everyone. And semua wanita boleh masuk. Tak perlu ada kota. And I rasa banyak je pemimpin, leader-leader wanita, and of course golongan muda, mahasiswa sekarang, wanita lah especially, mahasiswi lah, yang boleh pergi jauh. Tapi menjadi halangan adalah wallet di dalam sesuatu parti itu sendiri. Ya. Pengalaman I sendiri, I pernah borak dengan tak nak sebutlah parti mana kan. Awak ni Tapi banyak bagi reference tapi tak nak rahsia. bagi tahu. Suka tease tak adalah. ni. Bahaya. I suka pergi merata-rata. I Tak apa, buat nanti kita observation kita lah. akan cuba gali lagi. Okay, for sure. I pergi satu meeting lah. Bukan meeting, lebih kepada dia engagement anak-anak negeri lah kan. Sebab biasa kalau meeting ni dah kena jadi ahli. Oh tak. dah. So I mention tadi anak negeri. Kalau I sebut meeting tadi dia jadi macam lebih. Nasib baik awak betul kan. Okay, so on that time, I keluarkan satu statement lah. I tanya kenapa parti ni macam kurang public figure wanita dekat depan, nak cakap. And apa yang buat I jadi red flag lah, macam I turn off. Dia cakap, oh kita punya culture parti ni adalah kita memang letakkan lelaki di hadapan. So I memang macam on that time, oh my god, I macam dah start turn off. And I macam parti ni macam tak boleh pergi jauh lah for me, I rasa. Sebab on how dia cakap dekat I as one of orang kenal leader juga kan, dia cakap macam tu, dia dah merendah-rendahkan perempuan lah dekat situ. Yeah. And for sure I rasa, yelah I takkan cakap lah parti mana kan, jadi isu pula. So bila dia cakap kat I macam tu, and of course dia akan cakap kat orang lain juga benda yang sama. Kenapa you sepatutnya appreciate setiap orang kata pemata lah yang akan membantu dan akan menjadi figure kepada sebuah parti itu sendiri. Bila dia cakap macam tu, orang akan start macam, parti ni akan confirm kalau aku masuk ni, memang aku tak boleh nak sumbang something. Even kalau aku cakap pun, dia tak akan terima benda yang baru. So itulah yang buatkan I rasa masih berlaku dekat Malaysia sebenarnya. Bila you sendiri direct dengan pemimpin wanita tu sendiri, you cakap yang kita masih mengekalkan culture lelaki di hadapan. Kita masih mengekalkan, dia cakap, dalam politik memang lelaki kena ke depan. Macam mana you nak lahirkan pemimpin wanita kalau dalam sistem politik parti tu sendiri masih menekankan amalan. Dia bukan satu, okay, why not letak perlembagaan ke something. Macam saya ada baca, ada a few lah parti yang buat perlembagaan 30% kota untuk wanita kan. So why not macam just let every sesiapa yang layak letakkan kriteria atau polisi yang memang siapa memenuhi kriteria dia boleh bertanding. Bukan sebab dia perempuan ke sebab gender equality ke apa, bukan, sebab memang dia layak. Jangan tengok dia punya gender dia. So itulah I punya respon lah. Okay. Good one. Saya setuju secara prinsipal, tetapi dalam masa sama juga saya ada pendapat saya sendiri tentang kuota ni. Bagi saya kuota ni is a good start, di mana sebab kita macam you ni cakap, kita kena acknowledge, kita kena faham bahawa memang ada stereotype tu, and that stereotype is memang prevalent dekat bahagian-bahagian pimpinan atasan, bukan sahaja di parti tetapi juga dalam bisnes dan juga dalam pekerjaan. Jadi kuota ni it serves as a mechanism to break through that stereotype. Paling kurang untuk biasakan dengan orang-orang yang dah dinosaur ni, yang mempunyai stereotip yang bahawa wanita ini tidak sepatutnya berada di pucuk pimpinan yang tertinggi, bahawa well there are good people out there. Meaning to say, we force them to accept women at first and let them learn as they go by tentang capability seorang wanita tu. Sebab kalau kita nak cakap let women ataupun biar semua wanita dapatkan jawatan based on merit, based on qualification, kalau mereka tak dipandang pun daripada awal sebabkan stereotype yang memang dah sedia ada dalam pemikiran mereka, then how does this qualification and also this merit will help them to get the position that they rightfully deserve? So that is my thought on dengan kuota. And satu lagi Nazira, this one I fully agree with you tentang wanita
in terms of dia punya nilai emosi dan sebagainya. Saya berpendapat sebegini, Dishad. Kita tengok dalam parlimen kita. Contoh paling senang, semua penonton pendengar kita sendiri boleh nampak siapa yang paling kecoh dalam parlimen kita. Siapa Arau. Arau tu adalah seorang lelaki. Lepas tu Guli siapa, tangan. kalau you ingat lagi Kinabatangan. Apa Kinabatangan? Tu you. Tak boleh nak cakap dekat sini lah. Nanti YouTube band kita, shadow band. Lepas tu kalau you ingat lagi, tarik balik. Tarik balik. Tarik balik tu siapa? Lelaki. Jelutong. Jelutong. YB jelutong sekali. Jelutong apa ni? YB Raya. Masih ingat. Lelaki. Jadi dekat situ saya punya pendapat adalah emosi ni betul. Kalau kita tengok secara kita punya lumrah seorang manusia iaitu seorang lelaki dan perempuan, emosi lebih prevalent oleh seorang perempuan. Kerana seorang perempuan tu dia perlu berlawan dengan macam-macam hormon. Lelaki kurang sedikit. Tetapi apa yang paling penting bukanlah apa lumrah kita, tetapi kematangan emosi itu sendiri. Dan kematangan emosi ini tidak datang dengan gender kita. Dia adalah sesuatu yang kita sendiri kena asah. Tak kira lah kita lelaki ataupun kita perempuan. Kalau lelaki yang memang hormon dia okey je sepatutnya, tetapi kalau dia jenis yang suka maki hormon, sama saja. Tak ada guna juga. So that is my 2 cents lah dekat sini. Alright. So Dishan, wrap up or you have a question? let's go to the next segment selepas kita break, iaitu our key segment untuk dengan guest, Cher Pumas question time. Kau tunggu. Okay. Jangan lupa like and subscribe. Yes. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali ke satu segmen yang kita rasa ramai yang tunggu, ataupun kalau tak ramai yang tunggu, kita sendiri tunggu, iaitu Cher Pumas question time. Tetapi sebelum kita pergi ke segmen tu, Nazira, minta maaf lah saya promote sikit lagi sikit lagi. Okay, jadi untuk makluman semua, tadi kita telah bercakap tentang wanita dan juga wanita di dalam politik dan juga pimpinan. Tetapi tidak lupa juga kepada wanita-wanita yang juga berada di dalam sektor perniagaan dan juga yang melakukan bisnes sendiri. Untuk makluman semua, kita punya kolaborasi pada hari ini iaitu Bakerstreet adalah satu produk ataupun satu company yang telah diterajui oleh seorang wanita. Jadi support local, support our women, support Bakerstreet. Itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada segmen kita. Boleh pas? Boleh pas. Terbaik. Alright, so kita kembali dalam segmen Cher Pumas question time. Ding, 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 ding. Ya, di mana kita akan panggang kita punya guest dengan soalan-soalan panas. Okay. So Nazira, tadi kita dah habis Nazira sebagai Presiden KMUM, sebagai seorang wanita, apa semua. So sekarang ni, just direct questions. Okay? Soalan first, saya start dulu lah. We take turn. Direct questions and hopefully direct answers. Alright. Okay. Tadi Nazira cakap pasal wanita tak patut ada quota system sebab patutnya by merit saja. Balik kepada zaman sebelum Nazira jadi Presiden KMUM, waktu kempennya Nazira ataupun parti Nazira lah yang dikatakan adalah Presiden wanita pertama, calon Presiden wanita pertama. So, adakah Nazira rasa Nazira dicalonkan sebagai Presiden atas merit ataupun hanya sekadar token untuk nampak wow? Sebab kita tahu parti yang Nazira wakili ni sebelum tu ada kes tentang wanita sexual harassment apa semua ni. So, do you think you were just a token dah? Do you think that you are just a publicity stunt? No, for sure. On that time, memang I dipilih pun bukan sekadar untuk buat orang kata apa, figure wanita, bukan. Actually, I develop for many skills yang I diajar untuk buat a lots of things, and of course masa nak buat pemilihan siapa yang akan jadi calon presiden ni bukan disebabkan oleh orang kata
popularity, sebab masa tu I banyak tembak isu-isu yang populis semua, bukan sebab tu. Tapi ada juga pertimbangan daripada ahli-ahli yang berada di dalam parti itu sendiri. So umpamanya kita kata biasalah dalam gerakan kita mesti akan ada pimpinan yang akan membincangkan dan akan membuat keputusan, dan kita akan berdebat tentang kelayakan seseorang untuk jadi calon presiden KMUM. So itulah yang berlaku, and masa tu pun because of I pengerusi, I tak nak bertanding presiden KMUM pun masa tu. Sebab I memang cakap I tak berapa minat involved in politics, and I nak tolong student saja. But that time I was, orang kata apa, I create a lot of orang kata macam kesungguhan lah untuk I fight isu-isu berkenaan dengan students. I willing to do it without, I tak dapat apa-apa pun. And on that time lah, memang student kenal I because of, bukan of popularity, tapi memang I selalu touch ground on, sebelum I bertanding pun, macam I cakap I tak nak bertanding pun, tapi because of I dah, orang kata ada nama, orang dah memang kenal I sendiri, and I selalu turun ground. I selalu tanya, even I biasa-biasa pun I akan tanya students, korang rasa apa yang kita perlu ubah dekat UM ni? Contoh, kalau I pergi jalan kat Tasik Varsity ke apa, itu benda yang simple I selalu buat lah. Because bukan sebab I famous kat social media ke, I selalu buat isu-isu populis ke, bukan. That's because of macam mana I boleh jadi undi paling tertinggi dalam kalangan KMUM yang pernah menjadi KMUM sebelum ini. So on how you bersungguh untuk tolong students and you touch all the ground, bukan sebab you figure dekat social media and orang kenal sebab popularity you sahaja, tapi because of I memang tolong orang like every single things, I akan turun. And without, I tak pernah, bukan tak pernah lah, banyak benda yang sebenarnya I tak expose pun dekat social media, apa yang I pernah tolong students. I transfer duit, pukul 2-3 pagi student tak ada duit nak pergi kelas, tak ada duit tambang semua. Sebab sometimes I rasa tak perlulah nak expose sangat kan benda tu, kadang-kadang mungkin kita jadi riak ke apa kan. So itulah yang I buat. Keputusan yang pertama adalah keputusan pimpinan tu sendiri, dan diorang akan ada discussion lah. Sama ada I nak cakap, bukan sebab you pengerusi angkatan, of course you jadi presiden, calon presiden, bukan. Because of kita orang akan ada perdebatan antara satu sama lain untuk menentukan apa credibility, apa dia punya capability untuk jadi calon presiden KMUM. And for sure masa tu I sendiri tak nak bertanding untuk jadi presiden KMUM. So yang second adalah gerak kerja you lah, the willing of you nak tolong students. Itulah respon I. Nazira, just to challenge you a bit. You cakap tadi waktu you pengurusi, you tak ada niat pun nak jadi presiden KMUM. Tetapi adakah ini bermaksud you tak ada niat untuk bertanding? Tidak kan? You ada niat untuk bertanding? Ya. Yeah. Okey. Tetapi dalam masa yang sama Nazira, saya nampaklah dekat sini apa yang berlaku di dalam parti you, iaitu Angkatan Mahasiswa, adalah satu, dia ada macam, again, correct me if I'm wrong sebab saya bukan orang parti. Nampak Sama. Saya tak nak komen. Saya tak nak komen, nanti dia marah. Okey, dalam Angkatan Mahasiswa nampak seperti jika you jadi pengerusi, sebenarnya itu adalah posisi untuk grooming, di mana presiden ataupun the current head, iaitu, again, correct me if I'm wrong, tetapi saya nampak pengerusi itu adalah seperti bukan the real head lah. Maksudnya ada lagi orang dekat dalam parti itu yang sebenarnya calling the shots. Jadi it is a process to groom waktu you jadi pengerusi, dan bila you dah habis tenure sebagai pengerusi, barulah you are the real head of the party. So in that scenario, bukankah maksudnya memang you dah in a position to be groomed as the president of KMUM? And saya nak add sikit, kalau kita tengok national pun, presiden parti akan jadi Perdana Menteri. Bila ada satu sekali di mana presiden satu parti tu tak jadi Perdana Menteri, kita nampak bergolak macam mana parti tu. So, what do you think? Okay. First of all, yang I selalu tekankan lah, kita bertanding bukan sebab figure seseorang di dalam parti tu. Tetapi bergantung kepada, orang kata, bila orang nampak logo, orang akan pangkah logo tu. So, on how, I tak boleh deny
kemunculan figure-figure dalam parti ni membantu parti tu untuk orang kata ke depan, untuk orang memilih based on capability dan credibility seseorang calon tu sendiri. Tapi for me, kalau dalam orang kata bukan angkatan jugalah, kalau macam mana-mana parti sekalipun, kalau kita lihat pengerusi pun ada je gerakan mahasiswa dekat UM ni. Jadi pengerusi pun tak semestinya dia akan go kepada calon presiden. Sebab kalau macam you cakap tadi, because of angkatan, kita tengok dari segi culture, legacy dia lah. Pengerusi mesti akan jadi presiden because of dia macam step untuk you groom, nak develop dia untuk jadi presiden. Tapi macam saya cakap tadi, dalam sistem kami sendirilah, which is kita akan bukan saja satu fasa untuk kita develop, but kita test dia. Sama ada dia ni willing untuk buat kerja atau dia ni sekadar hangat-hangat ayam lah orang kata. So, kita orang as a pimpinan sendiri pun, kita ada kuasa untuk menidakkan dia untuk tidak menjadi seorang calon presiden KMUM. Kalau dia buat kerja pun, kalau sepanjang satu tenure dia jadi pengerusi, end up kita nampak dia ni tak boleh go, tak nampak dia punya. Sebab I cakap maybe develop atau test, kita test dia. Kalau kita nampak dia tak boleh pergi jauh, kita nampak ni bukan standard dia lagi, belum capai standard dia lagi, then kita akan ada backup. Kita tak akan letakkan satu figure tu saja. Sebab macam I cakap, satu parti ni bukan disebabkan oleh satu figure. Kita kena munculkan juga banyak figure. Bukan satu figure saja, bukan pengerusi sahaja yang perlu dinaikkan sebenarnya. Tapi banyak lagi figure-figure lain yang kita perlu naikkan supaya kalau apa-apa jadi, in case macam I cakap, tiba-tiba pengerusi tu end up dia sebenarnya tak boleh go for the president. Dia buat case sexual harassment ke contoh, kita tak tahu kan. So, kita dah ada muka-muka figure yang lain. Mungkin dia boleh lahir daripada ahli-ahli biasa yang lantang bercakap, pandai bercakap, semua ada skill semua kan, public skill semua. And then, tak cakap, parti tu sendiri tak boleh, kita tak boleh nak expect, pengerusi je confirm you akan jadi calon presiden. Tapi parti yang terbaik adalah parti yang boleh menghasilkan banyak figure lah sebenarnya. Because of kalau seorang kena tembak, tak akan mati dah parti tu. Kita bertanding bawah logo for sure. Orang nampak je logo tu, orang akan percaya logo tu. Bukannya sebab figure tu saja. Kalau figure tu mati, logo pun mati. Tak. Strategi kita perlu make sure bila orang nampak logo kita, orang akan yakin calon-calon kita semua boleh buat kerja. Itulah yang I selalu tekankan lah. Okay. Dishan? Okay. So next soalan. Nazira. Straightforward lah, Nazira. Kenapa KMM tak suka Presiden College? Okay, let's bagi konteks for Dishan. Tak suka edition ni. Untuk makluman semua, seperti mana yang anda mungkin tahu dan mungkin tidak, saya dengan Dishan merupakan alumni Universiti Malaya, tetapi dalam masa yang sama juga kami juga bekas student leader, tetapi kami tidak berada di landasan yang sama seperti Nazira di dalam KMUM. Kami merupakan Presiden College kediaman, iaitu saya di Kolej Kediaman Pertama dan Dishan di Kolej Kediaman Ketujuh seperti mana yang Nazira cakap sebentar tadi. Jadi ini adalah satu soalan yang sangat hangat sebab previous years, mungkin Nazira boleh beritahu sekarang, kita dah tak ada kat kolej sekarang, previous years waktu zaman kami ada sedikit rivalry between college dan juga dengan KMUM. Pelbagai sebab lah. Contoh yang boleh kami cakapkan, daripada pandangan kami, nampak seperti gaya KMUM pada waktu itu ingin masuk campur dalam hal ehwal Kolej Kediaman. Whereas it's very clear that Kolej Kediaman dah ada dah student leader yang dipilih oleh either pengurusan ataupun kadang-kadang macam zaman kita sepatutnya ada pilihan raya. Jadi back to soalan Dishan. Saya nak ulang soalan saya. Ulang balik. Nazira, kenapa KMM tak suka Presiden College? Kenapa KMM tak suka Presiden College? Okay, at first sebenarnya zaman saya tak pernah bawa culture tu lah, which is tak suka Presiden College. Before this, memang berlaku, saya akui. Ni pun saya dapat cerita pun based on pimpinan sebelum ni lah kan. Disebabkan diorang selalu cakap lah sebab
I tak aktif pun dulu dekat mana-mana peringkat, and I even tak kenal siapa presiden college lain melainkan I kenal Dishan je lah. Bukan I nak jilat dia, tapi memang I kenal dia waktu tu je. Dia So nak, memang dia nak brown nosing kau. sebab I kenal Dishan je waktu tu. Oh. Dishan function kot. Sikit lah. Baiklah Dishan. Memang okay, I memang orang kata, so bila I dah jadi presiden, I rasa I tak ada masalah dengan presiden-presiden college. Tapi mungkinlah stereotype dari side dia orang sendiri disebabkan oleh cerita-cerita lama yang triggered balik benda tu, menyebabkan dia orang, mungkin dia orang akan cakap, oh KMUM ni banyak tunggang kita ke, KMUM ni banyak ketepikan kita, banyak nak tackle isu dalam college sekali kan. For me like macam I sendiri, I takkan cari pasal lah dengan orang kalau orang tak cari pasal dengan I. Kalau you nak minta bantuan dengan I, nak collab dengan KMUM, I have no issue. Sebab kerja-kerja nak tolong student ni bukan compete. Kerja-kerja ni kita kena kerjasama benda tu. So macam sesi I akan cakap I tak ada masalah untuk collab. Tapi once I rasa benda tu dah nampak compete, benda tu dah nampak macam saling nak orang kata apa, berlumba-lumba antara satu sama lain, I rasa benda tu tak sihat. Dan I jenis yang I tak suka, kalau you rasa tu bidang kuasa you buat. I tak akan masuk campur lah. For sure kalau kawasan college, kita orang selalu buat agihan roti tau. Agihan 300 roti yang macam kat Family Mart tu, kita bagi setiap minggu dekat college-college kediaman. And apa yang kita buat, kita minta keizinan daripada JTK College tu sendiri. Banyak So, duit tak, tu sponsor daripada NGO. Nanti Jangan kita tanya cocok siapa. lagi. belum lagi. Sabar. Okay. So, teaser. Okay. So, benda tu like kita respect bidang kuasa masing-masing. Macam I tak ada yang tak tamak. Macam walaupun I tahu college ni, orang akan kata KMUM ni memayungi semua mahasiswa. Of course lah, termasuk college kan. Tapi for me, diorang pun ada pilihan raya diorang sendiri. So diorang pun ada bidang kuasa diorang sendiri. Sebab tu I cakap kalau pimpinan lepas, mungkin lah depends pada pimpinan semasa tu. Sama ada dia ni jenis yang nak tackle like every single things nak tackle semua kan. But for me, I rasa I tak ada banyak masa untuk semua benda I nak kena touch. So I have to respect. Kalau college pun, diorang bertanding, student diorang pilih diorang. So should be diorang ada qualification lah for me. Diorang layak lah untuk pegang seat presiden, timbalan presiden semua tu. So I have respect diorang juga. Diorang pun leader, bukan I seorang je leader dekat UM ni. So I have respect, but I cakap once I rasa macam I ni ditikam ke something like that, then I akan start macam kurangkan lah orang kata ni kan, hubungan collab ke apa. Then I cakap okay tak apa, you buat side you lah kak. Tapi kalau you minta tolong I dari segi Nazira ni kenapa penapis I tak settle lagi, then I akan tolong lah. Sebab orang kata apa, for the sake of students, bukan sebab kita ada personal issue dengan dia ke tak. Sebab first thing adalah respect bidang kuasa masing-masing lah. Itu yang I selalu buat lah. Macam I cakap, kalau kita perlu minta permohonan, buat permohonan. Kalau dia macam start refuse ke apa, then kita guna cara lain mungkin. Sekarang dah ada pengetua kan. Kita minta tolong pengetua. We will get back to that. Okay. So tak adalah, maybe hubungan baik lah, hubungan baik. Kita cuba untuk buat hubungan baik. Kita cuba untuk hapuskan orang kata apa, stereotype tu. Kalau bukan session I buat, mungkin session mana yang buat, I pun tak tahu. Then for now, kita memang ada collaboration buat sumbangan untuk students lah. Good answer, diplomatic answer. A follow-up question berkaitan juga dengan perkara itu. Again, disclaimer kepada semua pendengar dan penonton, di dalam Universiti Melaya pada waktu ini, betulkan saya jika saya salah, ada beberapa parti yang masih aktif. Yang pertama adalah parti Nazira sendiri, iaitu Angkatan Mahasiswa, the ruling party lah currently, dengan beberapa lagi parti. Yang kedua yang saya ingat, Mahasiswa Progresif. Lepas tu dalam Suara Siswa, UMANI je kan sekarang? Ya. UMANI. Lepas tu Demokrat ada lagi ke? Ya ada. Demokrat, tak terkubur lagi? Belum, jangan macam tu. Okay. Maaf. Sorry, hari tu macam hilang sekejap. Demokrat, lepas tu Neo Siswa. Yes. Okay. Ada beberapa parti lah, that's my point being. Tetapi sekarang ni, Nazira, saya punya soalan adalah, apabila zaman saya, antara perkara yang saya selalu nampak waktu first dulu, iaitu kita boleh nampak penggerak. Dahulu
ada parti nama Penggerak Mahasiswa, mereka menggunakan college sebagai base operation untuk cari budak, buat meeting, ambil budak-budak dia masuk college dan sebagainya. Basically inilah kau team geng-geng sama sendiri lah. What's the word you use, apa ni orang selalu label kita? Penjilat. Bukan. Nepotism, is it? Oh. Nepotism. Kronisme. Cronism, yes. Selalu kita kena dengan perkataan itu. Jadi sekarang ini tanpa melabelkan beberapa apa-apa parti, ada beberapa parti yang dilihat seperti dah ada markas di dalam kolej kediaman. Satu parti je. Ada parti yang dilihat seperti Berapa? ada markas di dalam kolej kediaman untuk angkatan mahasiswa. Adakah it's a two part question. Yang pertama, adakah angkatan mahasiswa mempunyai markas ataupun operasi di mana-mana kolej kediaman? Dan yang kedua, adakah awak rasa mempunyai base di dalam kolej kediaman itu is a good thing politically? Okay, at first kita orang memang tak ada apa-apa base dekat college, and even kita tak pernah jadikan bilik mesyuarat JTK tu as warung kita tak pernah ada. But sensitive, that issue very sensitive and pernah diraiskan pada PRK sesi lepas. Adalah isu ni, tapi saya tak tahulah berlaku betul atau tidak, saya tak tahulah. Tapi for sure, for angkatan mahasiswa, kita memang tak ada. Kita tak pernah gunakan aset-aset, orang kata aset-aset kerajaan lah, aset-aset college untuk dijadikan bilik jentera kita lah. Tak pernah ada. And untuk soalan yang kedua tadi, apa tadi macam having, katakanlah kalau angkatan mahasiswa masuk ke dalam college, don't you think that it is a good thing politically? Okay, at first perlu lihat banyak perkara lah. Mungkin kita rasa college ni membantu, tetapi untuk dijadikan base 100% pun rasanya dia tak cukup majority pun. I mean like yang duduk college ni majority pelajar tahun 1. Dan capacity college pun ada 12 ke 13 college kediaman. Sekarang college ke 13 lah. Tapi lebih kurang berapa, 9,000, 10,000 yang duduk dekat. Tak sampai lah. I pun tak ingat dia You ada data. presiden KMM sekarang. Okay, so I tak ingat the exact number lah. Okay. But I think that macam tu lah average the numbers kan. Tapi kalau kita tengok yang duduk dekat college ni first year, and of course voters kita bukanlah dalam kalangan first year saja, and of course second year, third year, and of course fourth year undergrad students lah. Postgrad tak terlibat lah dalam pilihan raya kampus. So yang duduk dekat college ni first year, memang kita cakap menjadikan college sebagai base untuk suatu gerakan itu mungkin membantu dan mungkin tidak. Sebab the number of voters tu pun main peranan juga. Bukan kita perlu lihat macam mana saya nak cakap. Contoh college ni, college A angkatan pegang. College B parti lain pegang. But then dia tak boleh nak menggambarkan juga. Sebab macam saya cakap, dekat yang duduk, mahasiswa yang paling ramai duduk adalah di luar kampus. Adakah gerakan sekarang mengambil cakna tentang kebajikan mahasiswa di luar kampus? Adakah dia orang menjaga voters mereka di luar kampus? Dia orang asyik fokus yang dalam kampus ni. Tapi sebenarnya paling ramai orang kata populasi mahasiswa adalah tinggal di kawasan luar kampus. So my point is, tak semestinya base you dekat college boleh menjamin kemenangan you dalam PRK tu sendiri. I mean like kalau ikut daripada segi legacy, contoh orang cop college A ni parti A. Parti A memang setiap tahun lah parti A akan pegang. Mungkin orang kata dia akan jadi salah satu faktor juga, tapi macam saya cakap, dia tidak menjamin juga kepada kemenangan parti itu juga. Perlu lihat balik jumlah populasi voters tu sendiri. Sebab bukannya yang college sahaja yang akan mengundi, yang di luar college juga akan mengundi, dan populasi di luar juga lebih ramai daripada yang tinggal di dalam kawasan college. Itulah yang saya boleh respon. Okay, fair. Dishan? Okay, so my question Nazira. Kalau kita tengok sejarah KMUM, Presiden first Akmal Haziq. Okay, kita nampak kecenderungan politiknya ke mana. Lepas tu Haziq Asfar. Kita nampak secara jelas kecenderungan politiknya ke mana. Dia tak bersembunyi lah. Dan seterusnya lepas tu Afiq Ikhwan.
Yang tu kita nampak jugalah, adalah sana sini nampaknya. ke mana? Nampak apa tu? Saya tak tahu lah, tanya Tuan Badan. Okey. Okay. So sekarang ni Nazira. Lepas Afiq Ikwan, Goshen. Goshen, ya. Goshen tu bolehlah nampak lah. Tu obvious ke. Okay. Lepas tu sekarang Nazira. Kita nampak dari segi sejarah, semuanya ada part dalam politik. So, Nazira cenderung ke mana? Okay. For me, macam sebelum ni pun I memang cakap, I tak minat sangat politics. But when it comes to the reality, when you have to help people, you have to start involved in politics for sure. You kena ada power untuk gerak, execute you punya gerak kerja semua kan. Kalau you tak ada power, orang tak nak dengar juga apa yang you cakap. Sebab ni zaman mudah terpengaruh dan juga mempengaruhi each other kan. Tapi for me, I have no clear for my directions to involve in any political party lah for sure. Sebab before this pun I get involved in many orang kata event yang related dengan a lot of party dekat Malaysia ni. So I dah pergi observe macam I start masuk event ni, I tengok macam mana dia punya birokrasi, macam mana dia punya hierarchy dia, how conservative it be, then how liberalism it be kan. So I have no idea with that mana parti yang I nak pergi. And for sure, and I tak ada direction pun nak bertanding di peringkat DUN ke parlimen ke, tak ada. I memang tak ada, kalau mana-mana ahli politik dengar pun, I clear, I tak nak bertanding lah for sure. Kali Sebab tanding. bukan, orang selalu cakap macam tu kan. Kena game. Tak. Sebab I minat jadi orang belakang je kot, like operator. Operate something je lah. Okay. Because I suka, and maybe for sure after this, at first I akan maybe still involved, but bukan upfront lah, bukan orang depan lah dalam politik. I minat untuk bantu saja, bantu dan operate and giving some ideas lah. And for sure in the future I minat untuk masuk dalam sektor aktivis jugalah, aktivis which is maybe related dengan my studies, which is social worker. And maybe I akan buat NGO sendiri maybe, because that's really, I think that daripada kecil lagi I suka 3 perkara ni lah, kanak-kanak, warga emas dan wanita. Sebab 3 perkara ni kalau kita lihat, kalau mana-mana peperangan pun musuh akan tembak 3 perkara ni dulu. Sama dengan sistem juga pendidikan, kesihatan dan juga ekonomi, tak silap I. 3 perkara ni musuh akan tembak dulu supaya akan jatuh sesebuah institusi dalam negara tu sendirilah. So that's how when I develop my own NGOs, I will make sure that my vision is very clear. I want to help people, of course kanak-kanak, wanita dan warga emas. And I just attach sikit lah fakta tentang Malaysia akan menuju negara populasi warga emas yang lebih tinggi, which is pada tahun 2030. But adakah Malaysia betul-betul bersedia, dan apa yang kerajaan buat pada hari ini, even atau warga emas masih tak ada dalam kita punya perundangan, and even orang kata pekerja sosial masih tak diangkat. Sedangkan pekerja sosial ni kalau you buat research, one of the level dia sama dengan level-level peguam, doktor. Sebab kita orang adalah saintis masyarakat, which is kita orang yang mengkaji dan kita orang juga yang menjadi think tank kepada penggubal dasar-dasar dan polisi negara. Tapi kenapa kerajaan pada hari ini masih tak nak jadikan akta pekerja sosial ni salah satu diiktiraf lah dekat Malaysia ni. Kalau tengok Thailand sendiri, can you imagine Thailand sendiri, negara yang membangun macam kita, I think that Thailand very ke depan daripada kita juga. So kenapa Thailand boleh ke depan daripada kita dalam sektor sosial itu sendiri? Dan mungkin kita nampak negara kita fokus kepada ekonomi, for sure lah ekonomi kan, but dari segi sosial ni macam mana? Adakah kita betul-betul bersedia untuk mengangkat golongan-golongan yang macam I sebut tadi lah? For sure, itulah I punya vision. I memang very clear, I nak tolong orang-orang macam ni. Okay, So, all the best to you for that. Vision.
wanita, OKU, kanak-kanak. Ini nampaknya jatuh bawah portfolio wanita, Kementerian Wanita dan juga Kemasyarakatan. So mungkin dia nak jadi menteri. Mungkin dia dah lama merancang, kita yang dah. Tapi kita apa, kita tengok PRU 16, PRU 17 kalau dia berubah fikiran. Nanti kita panggil balik. Explain yourself. Okay. So Dishan, biasanya kita akan take a break untuk bila dah sampai 25 minit macam ni, bagi fresh sikit lah kan. Tapi saya rasa macam let's power through. Okay. Sebab sekarang ni macam tengah rancak. Saya takut kalau kita stop, nanti kita Hilang bagi momentum. kita hilang momentum, bagi Nazira lagi banyak masa untuk prepare. Kita nak dia jawapan fresh. Okay. Okay, so boleh tak kita power through? Boleh, phone saya je panas kan? Sikit je. Boleh. Alright. Okay, so Nazira, coming back to politics Nazira. Seperti mana yang semua orang tahu tapi cuma kita tak tahu whether benda ni betul atau tidak. Daripada zaman saya dan saya sure zaman Nazira pun sama. Ada ura-ura yang mengatakan bahawa parti politik kampus ni adalah dipayungi dan juga ditajai oleh parti-parti politik di luar sana. Contoh yang saya boleh bagi iaitu, saya bagi contoh parti yang tak ada lah. Contoh orang kata dulu parti penggerak ini adalah ditajai oleh Parti Barisan Nasional di luar sana. Sekarang saya tak tahu. Ada saya tahu tapi saya tak nak cakap kat sini sebab saya tak tahu kesahihan dia. Jadi Nazira, yang pertama, daripada pandangan awak dan apa yang awak tahu, is this true? Dan yang kedua, is this true for your party, Angkatan Mahasiswa? Okay, for first question, I akan jawab ada tapi setengah parti. I akui berlaku. Tapi I takkanlah cakap kat sini kan. Baru sebab kalau kita tengok pun dalam AUKU pun ada dah dipinda bahagian untuk ada ranting-ranting politik nasional dalam kampus. So kita tak boleh nak deny benda tu. Sebab benda tu dah memang dah diaktakan, benda tu dah diperuntukkan dalam AUKU. Jadi yang pertama tu ada, tapi tak semua. I boleh cakap tak semua. And for sure yang kedua, kalau dalam parti I sendiri, kita tidak pernah meminta daripada mana-mana parti untuk menyumbang atau apa orang kata bagi dana untuk kita punya pilihan raya kampus lah. For sure kita kebanyakannya kita memang akan buat kerja-kerja based on kita dapat sumbangan saja. Kita bukan ambil sumbangan daripada parti, NGO, I mean like bukan satu parti, tapi kita terima mana-mana gerakan, parti ataupun NGO yang nak bagi sumbangan dekat kita. Kita terima dan kita akan buatlah, execute, sebab one of the orang kata function kita as gerakan mahasiswa adalah mediator lah, orang tengah antara mahasiswa dan juga pihak luar yang nak bagi sumbangan. Tapi dari segi dana-dana politik ni, I'm not sure for the past session. But for my session, I don't think I tak buat benda tu sebab I rasa like everything yang apa yang I buat more kepada kalau parti nak bagi, kita memang tak ada macam satu parti, kita tak menetapkan apa-apa parti lah, which is you nak sumbang untuk student, kita bagi melalui gerakan mahasiswa, kita no issue. I just want to stop you there, just to challenge you. Bila parti-parti politik ataupun ahli-ahli politik ataupun mana-mana individu yang affiliate dengan politik ni, bila diorang bagi sumbangan ni, selalunya lah akan ada prasyarat. Okay. So how do you accommodate to that? So far kalau macam dia nak bagi sumbangan dekat kita as mediator lah, kita orang tengah, dia akan tetapkan syarat atau tidak, kita akan bagi demanding kita jugalah. Which is kita cakap, kalau you nak bagi sumbangan, bukan you seorang je tau yang nak bagi sumbangan. Ada je parti-parti lain yang nak bagi sumbangan. So, I tak boleh nak panggil you seorang. So, kita as mahasiswa, kita kena, I mean like you as a political party, you have to be open-minded lah. Kita orang as mahasiswa, kita orang pun ada pilihan. Kita orang tak boleh terikat dengan tengkuk you saja. So, I mean like the demanding lah. I think that the negotiations, kalau dia letakkan prasyarat, kita as mahasiswa perlu ada demand. Sebab orang politik memang suka mahasiswa. Sebab dia tahu the mahasiswa as the numbers untuk dia gain the voters, right? So I think that kita lebih the king dalam buat keputusan tu. Bagaimana kita nak make sure demanding kita tu lebih tinggi daripada mereka. So one of the thing I boleh cakap, kita tak boleh nak
disebabkan contohlah dia bagi kita sumbangan, kita nak panggil dia saja tak. Bukan dia seorang je nak bagi. Macam saya cakap, banyak lagi parti nak bagi. Dan kita buatlah contoh, kita buat satu forum, kita panggil semua wakil-wakil dari setiap parti politik nasional kan contoh. So like biar student buat keputusan. Bukannya you pegang I sebab you bagi I dana. Bukan sebab itulah I bukan jenis yang orang kata orang depan, I mean like you yang memayungi I selama ni. Oh tak, I jenis yang kalau you nak sumbang, you boleh pakai I, but make sure bukan I digunakan untuk you kadir prinsip-prinsip parti you lah, for sure. Tetapi memang ada cubaan lah. Ada cubaan. For sure as president pun banyak I sekarang. Macam dipanggil untuk masuk mana-mana kongres, I dipanggil, di offer untuk masuk parti ni, but then I say that I'm not ready yet. I have to focus on my mahasiswa, my KMUM. So Nazira akui yang memang ada parti yang poach Nazira untuk join them. Yes. And highlight the word I'm not ready yet. Betul lah, ya Allah. Maksudnya you will be ready someday lah. Ya. Yang tu I'm yang not ready penting. Saya tengah dengar ni, kalau dia ada trik dekat mana-mana kan, tersalah kata. Memang dah ready untuk Saya jadi dah ahli ready politik dah. lah. Memang bagus lah awak ni. Saya suka. Okay, mungkin kita since untuk pengetahuan semua, it's almost 1 AM tu. Dah dekat pukul 1 pagi. You see Hai kat belakang tu dah gosok-gosok mata dah. Tanya, dah menyumpah kat kami bila nak habis ni. Sebab you see, dia ada curfew. So kita kena habiskan secepat yang mungkin. So Dishan, maybe kita boleh ambil one last question for the both of us. Let me start. You end it with her sebab dia kan junior you. So soalan paling panas lah saya simpan. Okay. So saya sebab kami background college, so saya akan kembali kepada college dan ini adalah satu isu yang relevan saya rasa untuk kita tanyakan pada this juncture. So seperti mana yang kita tahu, waktu zaman saya memang ada sistem college master. Dan college master ni dah telah lama lah, dia punya lama dia adalah sama lama dengan penubuhan college itu sendiri. Contoh macam saya college kedaman pertama, kami punya pengetua pertama adalah seorang Mak Saleh. That is how long it has been for the college system itself and master system ni. Dan selepas kami meninggalkan Kolej Kediaman dan juga kami meninggalkan pucuk kepimpinan, telah berlaku satu shift dalam perubahan administration UM di mana mereka decide to buang dan masukkan sistem Kolej Kediaman, sistem master Kolej Kediaman. Tetapi perkara ini telah berubah pada early onwards tenure VC baru kita. Dan Nazira, untuk pengetahuan Nazira, the system master college ni it has been criticized for the longest of time sewaktu zaman kami. Dan waktu zaman kami tu banyak news lah yang mengatakan bahawa pengkritik paling besarnya KMUM. Pengkritik paling besar dia adalah KMUM bahawa ini adalah lubuk kronism, ini adalah lubuk nepotism dan sebagainya. Dengan adanya kembali sistem master ni, apakah sebenarnya bukan saja pendirian Nazira tetapi pendirian KMUM tentang sistem master ini? Okay, for sure I akan jawab pendirian I jugalah sebab yang pendirian KMUM tu agak bahaya kalau I nak cakap secara straight lah. Saya tweak sikit. Apakah pendapat peribadi Nazira dan juga pendapat Nazira sebagai seorang presiden KMUM? Okay, for sure sistem master ni sebenarnya I nampak ada kebaikan dia di sebalik nepotism tu dan kronism yang orang cakap lah sebelum ni. Sebab I tak lalui zaman tu, so I tak nampak macam mana dia reality, bagaimana berlakunya kronism. I ada dengar lah macam, I'm not sure betul ke tak, correct me if I wrong lah, Dishan, dengan you lah. Okay. Yang master ni ada orang kata apa, ada kota dia untuk pilih student dia, betul ke? I tanya. Tanya kita balik. Okay, dia ada kota tapi bukan master. Yang memilihnya adalah TNC dan VC. So maksudnya kota tu bawah TNC ke macam? TNC dan VC. Every college ada berapa kota dia? Well, it depends on the colleges lah. Tetapi apa yang saya boleh bagi tahu, apa yang saya tahu adalah apabila diberikan bila dia buka pengambilan college tu, dia tak buka semua. Maksudnya dia ada reservoir dia.
Dan ini adalah untuk kes-kes Dia terpencil lah. dalam 30 ke 50 macam tu lah, tak silap. Oh, It depends on college sebenarnya. It depends on Yeah. college. Okay. okay. So I was heard regarding on that lah, pasal master, but salah lah sebenarnya TNC EPA. Okay, so for me like kebaikan dia adalah bila kita tengok, mungkin kita nampak sebelum ni kenapa dihapuskan sistem master pengetua lah, sebab kita nak tengok autonomi mahasiswa. Tetapi perlu dilihat balik lah. Bukan saya tidak menyokong autonomi mahasiswa. Saya menyokong jika kita bagi sepenuhnya pengurusan kepada mahasiswa. Especially mahasiswa di Kolej Kediaman itu sendirilah. And of course, sekarang pun macam saya cakap, rumah sewa KMUM dah dapat balik dekat KMUM for the management. Sajalah nak promote sikit lah. Oh, bagus. Nak campaign tu. Okay, sebab I tak upload kat mana-mana lagi tau. okay. Kemenangan Oh, KMUM okay. this one. Okay, Tapi so, jangan kita lupa kenapa dia hilang in the first place lah. Okay. Okay, so yang tu lah kita dapat balik pengurusan lah. And for sure itu adalah satu langkah untuk kita sokong autonomi mahasiswa. Itu tidak bermakna bila I cakap kembalinya pengetua kolej ini, and I setuju, bukan bermakna I cakap I tidak menyokong autonomi mahasiswa. Buktinya dah ada. Kita dapat balik pengurusan rumah sewa KMUM and diuruskan oleh KMUM sendiri. So itu adalah students contohnya lah. Tapi di peringkat JTK, di peringkat college ni, banyak masih saya boleh cakap masih belum bersedia lah sebenarnya. Sebab banyak kelompongan bila kita lihat ada mahasiswa yang mungkin sebelum ni mereka dilantik secara, mereka dilantik kan berbanding dipertandingkan. Faham tak? Betul. JTK Okay. ke? Yes. ya. Okay. So kita kena check balik lah the sistem tu. Mungkin masa zaman dihapuskan pengetua tu, JTK itu dilantik. Jadi mungkin boleh jadi yang dilantik itu tidak ada credibility, tidak ada capability. Mungkin saya tidak menuduh lah. Ya. Tidak semualah macam tu. Tapi kita perlu lihat balik situation kita buat tu sesuai tak dengan sistem yang berlaku pada ketika itu. Mungkin kalau kita lihat sekarang, kita dah ada balik pilihan raya kolej. Bila ada pilihan raya kolej, mungkin kita akan lihat student ni lebih matang buat pemilihan. Contoh macam yang berlaku di peringkat pusat lah, KMUM. Bila mereka sendiri memilih calon yang mereka rasa layak dipertandingkan, and macam mana yang berlaku pada hari ini, itulah yang mungkin akan berlaku di dalam peringkat kolej juga. So itulah yang saya nampak. Mungkin kelompongan dia adalah bersedia atau tidak waktu itu sistem itu dihapuskan. I mean like pengetua dihapuskan dalam keadaan sistem yang pemilihan JTK itu sendiri tidak telus lah. Saya boleh kata dilantik kan. Dilantik ni kita faham lah, boleh pilih walaupun dia tidak ada credibility dan capability, tapi dia boleh dijadikan presiden contoh. So mungkin pada masa akan datang boleh dilakukan semula penghapusan, tapi ambil daripada sebelum-sebelum ni kekurangan yang kita nampak tu lah. And for sure apa yang I nampak adalah kelompongan dia, yang tu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari segi banyak jugalah kes-kes yang berlaku di peringkat kolej, cuma tidak diwar-warkan lah, macam kes-kes ya. Banyak lah kalau kita tahu kan, student UM mungkin tahulah. So itulah yang saya boleh bagi respon lah. Thank you. Okay. Alright, so Dishan, finish it. No follow up. Agak nice lah. Nice. She played nice. Okay lah Nazira. Straightforward, last question, paling panas. Oh bukanlah saya tadi. Itu last dia. Last dia. Okay. Okay, Nazira, dari awal Nazira portray yourself and you said Nazira seorang yang lantang, seorang yang terus straightforward lah. Tak ada tapi-tapi apa semua. Kalau ada masalah terus bersuara apa semua. KMUM juga terkenal dengan benda tu. Untuk menjadi lantang, untuk sentiasa membawa suara mahasiswa. Bukan saja mahasiswa Universiti Melaya tapi mahasiswa secara holistik. Terkenal dengan aktivisme mahasiswa juga. Tak kisahlah isu tu di UM saja ataupun national. Okay. Di mana suara KMUM untuk isu pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Okay. Kenapa tak ada satu statement pun sama Datuk ada Seri Anwar Ibrahim? Datuk Seri Najib Razak. Dia tak salah tapi dah lama lah. Maaf. Datuk Seri Najib Razak. Di mana suara KMUM sama ada menyokong ataupun tidak? Okay. Adakah
dengan tak ada statement ni bermaksud aktivisme mahasiswa dah mati. Okay, at first berkenaan dengan statement ni, for sure macam saya cakap tadi, I dibentuk melalui gabungan MOU. And of course for every statement yang kita orang nak keluarkan, dia ambil masa sedikit lah. Kalau melibatkan gerakan, parti di peringkat nasional ataupun sistem dalam kerajaan itu sendiri. Memandangkan macam saya cakap, dalam kabinet saya ada yang liberal, ada yang very konservatif. So bila nak buat statement tu, dia tidak akan berlaku isu hari ini keluar, esok dah ada statement. Melainkan isu melibatkan mahasiswa, kami sangat cepat lah kalau melibatkan mahasiswa. Kita tidak perlu pertimbangan mana-mana side. So bila isu-isu macam ni, Najib of course UMNO lah kan, Barisan Nasional. And of course dalam kabinet I, ada orang daripada yang latar belakang parti. Diorang ada direction diorang juga dalam parti. And of course yang ni daripada PM, yang ni daripada Muda ke Pakatan Harapan ke, pelbagai. Jadi bila I nak buat satu statement tu, I kena tanya pendapat setiap daripada mereka sendirilah. Kabinet and even I punya KMUM sendirilah. Kerajaan KMUM I sendirilah. So benda tu ambil masa, and for now memang I ada orang kata ada baca and buat research a lot lah regarding this issue. But dalam peringkat kabinet, kita masih ada pertimbangan sama ada kita nak keluarkan isu ini, dan tidak bermakna KMUM tidak mengeluarkan statement isu pengampunan Najib ni, bermakna aktivisme mahasiswa itu dah hilang. Sebab kalau kita lihat pun, memang kita terkenal, KMUM terkenal dengan aktivismenya daripada zaman 70-an, 60-an dan ke atas dulu. Tetapi pada hari ini, tidak semestinya KMUM tidak mengeluarkan satu statement itu indikator kepada aktivisme mahasiswa itu telah mati. Sebab banyak juga gerakan atau gerakan mahasiswa yang lain. Dan saya boleh cakap, andai kata satu hari nanti KMUM tak ada, katakanlah pelapis macam kita orang ni dah tak ada. Jadi siapa yang akan naik? Katakanlah dekat UM ni KMUM dah mati. Contoh dah jadi lemau ke apa. Siapa yang boleh naik kalau bukan gerakan mahasiswa itu juga. Contoh saya ambil contoh dalam angkatan mahasiswa. Kalau KMUM mati pun, sebab angkatan dengan angkatan mahasiswa, KMUM ni entiti yang berbeza lah. KMUM of course lah perwakilan pelajar, and angkatan ni gerakan mahasiswa. Jadi kalau KMUM mati pun, apa yang kami selalu tekankan, angkatan tetap boleh jadi satu frontliner kepada aktivisme mahasiswa yang ada kat Malaysia. So kalau you tengok, tak silap angkatan sendiri dah keluarkan statement berkenaan dengan isu pengampunan Najib. Tak silap I lah kalau I silap. Dah keluar. Dah keluar. Tahu. Oh bagus. Saya buat research sebelum ni. Okay, so for me like KMUM bukanlah satu indikator yang orang kata paling tinggi lah. Because of macam I sendiri, macam I ahli angkatan kan. Even I pernah terfikir kalau KMUM mati pun satu hari nanti, gerakan-gerakan mahasiswa ni juga yang boleh ke depan. Macam of course macam I cakap, angkatan mahasiswa. Sometimes bila I rasa I datang daripada parti I sendiri, sometimes I have to respect also dengan parti I, and parti lain yang dalam kabinet I pun, diorang ada keluarkan statement diorang sendiri juga. So bila melibatkan pelbagai MOU lah dalam parti ni, sometimes kita kena bertolak ansur jugalah. Macam I cakap, I bukan tamak lah semua benda I nak bolot. Kalau melibatkan parti, politika parti ni, macam I kurang sikit lah, sebab kebanyakan, minta maaf cakap lah, ahli politik sekarang banyak tunggang mahasiswa. So that's why memang I kurang nak sentuh isu-isu politik. I lebih kepada biarlah gerakan I, tak semestinya KMUM tak buat, gerakan pun boleh mati. So that's how my respond lah. Disha macam ni lah, kita buat episod pun tunggu seminggu saya nak upload. Faham lah, ada ambil masa lah. ambil masa. Okay, so saya rasa itu saja daripada kita, Disha. Walaupun kita ada banyak lagi soalan, tapi kalau kita tanya lagi mungkin 2-3 jam lah juga kan. Kesian dia. Kesian dekat Ain dengan Yusri. Okay, jadi Nazira, before let's end this properly, maybe apa yang kita boleh buat adalah, Nazira, ini adalah kamera untuk awak. Awak boleh cakap just a few, maybe sepatah dua kata to our audience, your final thoughts. Okay, so pandang kamera. Okay. Sila. Mana sini? Sini, yeah, this one. Okay, so pada penonton kat luar sana lah, rakan-rakan mahasiswa ke, tuan-tuan perempuan ke daripada gerakan parti ke atau any political party,
apa yang I nak cakap adalah mahasiswa ni adalah aset lah, aset kepada negara, and how kita nak mengangkat golongan-golongan intelektual ni supaya negara kita tidak menjadi kebelakang dari segi pemikiran, idealismnya sendiri, dan bagaimana wallet-wallet yang macam I cakap sebelum ni dalam parti itu boleh menerima idea barulah, penerimaan tentang ideologi atau sesuatu perubahan yang dibawa oleh mahasiswa itu sendiri. So satu lagi saya nak tambah lah. Macam saya cakap tadi, kejap saya, sorry Tak apa, sama masuk dia. Okay, so macam I cakap tadi adalah bagaimana kerajaan hari ini betul-betul memanfaatkan golongan-golongan mahasiswa ini supaya ianya menjadi aset kepada negara, bukan menjadi satu tunggangan yang hebat kepada negara. Itu adalah persoalan saya, dan saya harap segala polisi dasar yang digubal berkaitan dengan ekonomi, politik dan juga sosialnya perlulah seiring dengan perkembangan mahasiswa dan juga keperluan komuniti-komuniti yang tersisih ni lah. Especially kalau dari saya suka sentuh, macam saya cakap lah, warga emas, kanak-kanak, wanita, dan of course golongan-golongan yang gelandangan di luar sana. Bagaimana kerajaan tackle isu ini? Sebab masih ramai. Buktinya apabila ada program Bersamamu di TV3, itu maknanya Malaysia masih gagal dalam kebajikan sosial. Itu saja. Terima kasih. With that, thank you so much, Miss Alright. President. Thank you so much, Miss President. This is my first time meeting you. I bukan Nishan, so I tak kenal you. I dengan Syed pun tak pernah kita orang borak macam ni. Lama dah. Bila last you text dia? I think time college dulu lah. Ya. I see. After that dah tak. Tapi I memang tak kenal you. Just final words from me. This 1-2 hours yang kita dapat berjumpa bersua ni, you are a very straightforward lady, as you said. You don't mince your words, but dalam masa yang sama you juga very polite. You tidak cuba force your opinion upon others, and that is something that is very good for you to maintain. And sayang kita tak dapat bekerjasama, because I have a good feeling that kalau dia adalah Presiden KMM waktu kita Presiden, we would have done a lot of great things. So you saying Presiden waktu tu teruk. Let's so you all the best, Nazira, untuk your tenure, and make sure that you finish on time. Okay. Alright. So that is it from us. Itu saja daripada kami. Kita jumpa dekat sesi yang lain, insya-Allah. Alright, see you. Like Bye. and subscribe, guys. Okay, subscribe. Bye.